Yang fardu kifayah artinya fardu bukan sunat. Dia tak kata sunat muakkad. Dia tak kata belajar ilmu matematik itu sunat muakkad, fizik itu sunat muakkad. Tidak sebut gitu. Fardu tapi alal kifayah. Maknanya tak semua orang perlu belajar. Sebahagian wajib belajar. Jika tidak ada, maka semuanya berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita guna kitab Halal Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih berada dalam tajuk pekerjaan. Halal haram dalam ataupun dalam bab pekerjaan. Jadi kita dah baca yang pertama, pekerjaan yang tradisional, iaitulah pertanian, bercucuk tanam. Di Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah kupas kepada kita kelebihan dahulu. Kelebihan pertanian. Kemudian di hujungnya barulah dia sebut pertanian yang dilarang. Dia punya metod dia macam tu. Dia akan hurai dulu satu-satu pekerjaan, kelebihan dia disebut dalam Quran hadis, kemudian dia akan cerita di hujungnya yang diharam. Sebab tu kita ni halal dan haram. Baik, kita masuk yang kedua pada malam ini, muka surat 229. Menubuhkan industri perusahaan dan kerja yang lain. Ini dia nak up sedikit, nak naik sedikit daripada pertanian pergi pada perindustrian. Jadi dia kena sentiasa meningkat, membangun. Negara membangun, sentiasa membangun. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Islam menggalakkan bercucuk tanam, yang kita dah baca dah, pertanian, dan mengangkat keutamaannya serta menjanjikan pahala yang besar kepada sesiapa yang bekerja di dalam bidang pertanian ini. Tetapi di sebalik itu Islam juga tidak suka melihat umatnya terus membataskan segala kepakaran dan kemahiran hanya tertumpu kepada bidang pertanian semata-mata. Tak boleh. Dan sebuah negara Islam dia tak boleh hanya bergantung kepada pertanian. Tak boleh. Islam tidak galakkan begitu. Seperti mana penyelam yang hanya menumpukan kepada pencarian mutiara semata-mata, Islam juga menolak umatnya daripada hanya menumpukan perhatian kepada bidang pertanian semata-mata. Cara begini sangat merugikan dan akan menjejaskan keperluan umat Islam dan boleh mendedahkannya kepada bahaya. Kita bukan sekadar perlu makan minum. Pertanian ni untuk makan lah tuan-tuan. Padi, jagung untuk makan. Kita perlu juga pakaian, kita perlu juga kenderaan, banyaklah yang kita perlu. Masjid pun perlukan kapek, perlukan sajadah, perlukan kopiah. Semua tu tak akan berlaku dengan pertanian. Dia kena up pergi pada bidang lain.
Jadi Islam dia bukan tumpu pada pertanian, pada makan minum semata-mata, bahkan ada banyak lagi yang perlu dilihat. Lantaran itu tidak hairanlah jika Nabi SAW pernah mengatakan bahawa cara seperti itu akan menjadi punca kepada segala bala dan bencana yang bakal mencetuskan kehinaan ke atas umat. Kenyataan ini bertepatan dengan apa yang terjadi pada zaman ini. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, saya tengok hadis Nabi yang pertama. Nabi SAW bersabda, "Iza tabayatum bil 'ainati wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala." Maksudnya, jika kamu berjual beli dengan barang yang sama, kamu mengambil ekor-ekor lembu menggunakan untuk merotan, dan kamu merelakan diri kamu bekerja di ladang-ladang sahaja, dan kamu meninggalkan jihad, maka kamu akan ditimpakan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehinaan yang tidak lagi dicabutnya daripada kamu sehingga kamu kembali kepada ajaran kamu. Itu yang ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi kita tidak boleh menumpukan pada satu urusan sahaja, tapi kita kena lihat benda lain, sebab kita perlukan banyak lagi perkara yang lain menjadi fardu kifayah. Di samping melakukan kerja bercucuk tanam dan pertanian, mesti juga ada pihak yang lain bekerja dalam bidang perindustrian. Dia nak mula masuk tentang perindustrian, perniagaan, dan bekerja dalam sektor yang lain yang dapat menyempurnakan kehendak kehidupan yang baik serta dapat menyempurnakan nilai-nilai umat yang mulia dan dapat memenuhi kehendak negara yang kaya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dan para ulama sebagai fardu kifayah di dalam agama Islam. Jadi kita bila sebut fardu kifayah, yang kita nampak solat jenazah. Pi mana-mana pun tanya, bagi contoh fardu kifayah, solat jenazah. Tanya pelajar, bagi contoh fardu kifayah, solat jenazah. Hak di masjid pun contoh fardu kifayah, solat jenazah. Sebab dalam kitab-kitab lama dia buat contoh solat jenazah kalau fardu kifayah. Yang tu dalam ibadah, tuan-tuan. Nah, dalam ibadah, di luar, di segi akademik pun dia adalah fardu kifayah. Yang kita duk ngaji di sekolah tu, yang fardu ain pai saja. Pai apa dia? Pai apa dia? Tapai. Pendidikan agama Islam, ini tak panggil pendidikan agama Islam, pendidikan Islam PI lah. Tapi orang tak lekat sebut PI, sebut pai juga, dia pakai hak lama. Mana? Pendidikan agama Islam. Yang tu je fardu ain. Yang lain semua fardu kifayah. Matematik fardu kifayah, sains fardu kifayah. Lain pada fardu ain, hak pai itu ataupun pendidikan Islam itu semuanya fardu kifayah. Sebab itu kita bila belajar, maka pai ataupun pendidikan Islam ini perlu diberi penekanan sebab dia fardu kifayah. Betul sebut pada pelajar-pelajar saya SPM, kita mesti mendominasi subjek-subjek lain. Setakat ni subjek yang mendominasi SPM, BM, bahasa Melayu. Kadang-kala pai tu jatuh nombor 3, nombor 4. Saya kata saya nak pai nombor 1. Orang Bali kata is number 1. Satu, biar BM jatuh nombor 2, tak apa. Ni kadang kalau sekolah tu pai sampai nombor 3, nombor 4, nombor 5, macam mana? Makna dia tidak ada penekanan. Dia rasa tak ada apa-apa. Pai ni tak ada apa-apa pun. Boleh pergi mana apa, jadi tok imam, jadi tok bilal, jadi tok siap. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati. Jadi dia kurang bagi penekanan. Ibu bapa pun sama, kalau dijemput ke sekolah, buat apa dia hari bersemuka dengan ibu bapa. Bila kita lepas satu-satu peperiksaan, kita jemput ibu bapa. Tahun lepas kita tak boleh buat sebab PKP. Nah, sebelum daripada ini kita panggil, kalau peperiksaan besar, kita buka meja semua, ni meja matematik, ni meja sains, guru-guru akan ada di situ. Ni meja pai, ni meja bahasa Arab, ni meja maharat. Kalau di semuka dia ada maharat, kemahiran Quran. Depa pikuk sains, depa pikuk fizik, depa pikuk kimia, depa tak datang pai. Aku duk menengung. Ya ilah. Dia tak datang.
Anak dia bukan dapat 80 ke atas, perempuan pun 50, 60, tak datang bincang. Macam mana anak saya Ustaz ni? Baca Quran boleh tidak? Tapi hak semekak tak hanya gitu, memang boleh baca pun. Nah, semekak tak ada, tak boleh baca Quran, memang tak boleh masuk di awal. Sebab kita temu juga. Dia tak rasa nak tanya, pilah sekolah mana pun pendidikan Islam, dia punya subjek jarang diberi penekanan oleh guru dan juga ibu bapa. Nah, ibu bapa lah dia dan juga pelajar. Dia lebih melihat kepada akademik. Sebab dia kata yang itulah yang akan bagi makan dia. Pak ini tak boleh bagi makan apa-apa. Maka dia sudah salah bila anak dia jadi seorang profesor nanti, anak ditinggalkan dia begitu saja. Dia mati pun seorang-seorang. Sebab apa? Pendidikan Islam tidak ditekankan, dia duk tekan hak akademik, maka jadilah seorang yang mengejar dunia, agama dia tinggal. Nah, itu kita kena ingat. Baik, semua daripada PI ini adalah fardu kifayah. Yang fardu kifayah artinya fardu bukan sunat. Dia tak kata sunat muakkad. Dia tak kata belajar ilmu matematik itu sunat muakkad, fizik itu sunat muakkad, tidak sebut gitu. Fardu tapi alal kifayah. Maknanya tak semua orang perlu belajar. Sebahagian wajib belajar. Jika tidak ada, maka semuanya berdosa. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka fardu kifayah kita kena ada perindustrian, kita kena ada yang buat baju, orang Islam sendiri. Buat baju, jangan bagi orang kafir buat. Tapi orang Islam pula kena didik pula bila nak jaga kain baju ni. Tapi bila kita tak didik, bagi lesen sahaja, tak didik cara Islam, dia suka-suka hati dia. Zaman Umar Al-Khattab, dia nak bagi lesen, dia suruh ambil dulu kursus muamalah, tentang perniagaan, tentang hukum-hukum Islam. Kena tahu. Kamu orang Islam tak bolehlah jual baju yang nipis untuk orang perempuan, mana boleh. Kamu sebagai orang Islam tak boleh buat kain yang nipis-nipis. Kain bila buat baju dia boleh nampak kulit, mana boleh buat. Dia kena macam ni, tidak transparent. Nah, ni kain nampak banyak begitu. Pergi tengok kain, pernah pergi tengok kain? Buat apa kain? Minat juga kain. Bagi bini sudah menikah. Nikah aku. Pergi cari kain nipis-nipis, tengok Allah. Kain awak tudung pun nipis-nipis, nampak telinga dah tak pakai ni dalam. Macam mana orang Islam boleh buat kain macam tu? Memanglah daripada syarikat besar. Kalau hak kafir nak macam mana? Kita kena double lah kain tu bagi dia tak nampak. Jadi orang Islam kena berkecimpung dalam bidang ini. Kalau kita tak ada Nabi sebut, kita akan hina. Nak beli kain nipis, nak beli mi cahaya nu alif. Daniel, mana apa cahaya nu alif? Tak tahu. Cahaya nu alif, mana apa? Balik cari. Dah, kotiau hak cahaya nu alif. Hak Melayu mana? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itulah maksud Nabi. Kita akan berada dalam kehinaan sebab kita duk guna hak orang kafir, kita tak ada hak kita sendiri. Sebab tu kita kena berkecimpung dalam semua bidang, tuan-tuan. Baik, apabila terdapat kekurangan okey, contoh-contoh saya nak bagi contoh. Kita baru ni dah viral daging katil itu. Kita makan apa lama. Nah, sebab kita suka benda-benda macam ni. Sepatutnya kita penyelesaian dia ialah belah lembu lah. Banyakkan belah lembu. Nah, baru kita tidak terlibat. Kita nak buat korban semua import. Majoriti lah, bukan kata semua, majoriti import daripada Thailand, import daripada Australia. Hak kita sendiri tak ada. Korban tu untuk kita. Nah, jadi depa belah lembu macam mana kita tak tahu. Cukup umur ke tidak kita tak tahu. Dia tanda kau lahir lembu tu tak tahu. Sebab itu kita kena bela sendiri. Nah, jangan mengharapkan orang kafir semua, kita akan berada dalam kehinaan. Lembu korban sampai makan rumput orang pun tak boleh sebenarnya. Lembu kita nak buat korban tu, kalau dia bela, dia lepas pergi makan rumput orang pun tak boleh buat korban. Dia kita kena beli rumput sendiri, ataupun rumput kita tanam sendiri, kita potong, kita bagi dia makan. Tu nak buat korban ibadah.
Ni kita beli lembu tak tahu dia pergi makan apa, dia lepas lembu, pergi makan rumput orang kita tak tahu. Jadi sebab itulah jadi hina. Orang Islam akan jadi hina sebab kalau dia tidak menceburi banyak bidang, maka Nabi sebut dia akan ditimpa kehinaan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, apabila terdapat kekurangan dari segi keilmuan atau perindustrian dan tiada orang yang dapat menguasai bidang itu, maka berdosalah semua masyarakat itu fardu kifayah, terutamanya yang memegang tampuk pemerintahannya, kerajaan nombor satu kali berdosa, serta orang-orang yang bertanggungjawab memutuskan hukum hakamnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, adapun fardu kifayah, maka ianya telah meliputi ke semua ilmu yang sememangnya sangat perlu kepada dunia. Semua sekali ilmu yang bukan ilmu fardu ain, semua fardu kifayah, kata Imam Al-Ghazali. Seperti ilmu kedoktoran, doktor perubatan, jadi kita kena perbanyakkan. Sebab kita nak doktor-doktor yang muslim, dia banyak yang berkaitan dengan doktor muslim. Ni nak puasa dekat dah tuan-tuan, 30 hari lebih-lebih. Nah, hari ni dah 26 Rejab. Mana kalau Rejab ada lagi 3 hari, 33 hari lebih kurang puasa dekat dah ni. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit dalam kalangan kamu, maridan tu sakit atau dalam musafir, maka dia boleh ganti puasa pada hari lain yang bukan Ramadan. Masa dia sakit, masa musafir, dia boleh berbuka tak puasa. Nak tanya sakit tu macam mana? Sakit, kita nak mentafsirkan sakit yang kata tak boleh puasa tu macam mana? Adakah sekadar sakit kepala boleh tak puasa? Tidak. Adakah sekadar sakit gigi boleh tak puasa? Tidak. Nah, sakit yang diiktiraf oleh doktor pakar muslim, syarat dia. Doktor pakar muslim mengatakan, tuan, pak cik, pak long, pak ngoh tak boleh puasa. Kalau Pak Long puasa pada tahun ni, Pak Long boleh mati. Ataupun penyakit Pak Long akan bertambah teruk lagi daripada hari ke hari kalau puasa. Maka Pak Long tak boleh puasa. Siapa nak kata? Doktor muslim. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kita perlukan kepada doktor muslim. Arak kita baca dulu, arak. Kalau boleh dah arak tu nak dijadikan ubat. Sebab Nabi kata arak tu bukan ubat, dia tu penyakit. Macam mana boleh diubat? Dia tu penyakit dah arak tu. Tapi bila bincang-bincang oleh ulama, maka kalaulah tidak ada ubat lain, mana tak jumpa dah ubat. Buat contoh, kecuali arak tu saja yang boleh dijadikan ubat, maka dia perlu dipastikan oleh doktor pakar muslim. Disahkan oleh seorang doktor pakar muslim yang kata itu saja ubat yang ada, ubat lain tak boleh. Kita perlu pada doktor muslim. Lebih-lebih lagi isteri kita ataupun isteri-isteri kita. Ni isteri ke? Isteri-isteri. Isteri-isteri, ya Allah. Pergi nak melabur, tahu melabur? Bilik labor tu nak beranak. Kalau doktor perempuan sedikit, perempuan sedikit, datang doktor lelaki pula non muslim. Non muslim pula bukan caya nu alih, haya nun dawa. Haya nun dalwa, mana lagi tak tahu. Tangan besar batang pinang, tangan. Bulu penuh. Seluk. Allahu Rabbi. Nak tengok orang anak bodoh. Tangan besar tapi dah lah non muslim. Berat. Kesian. 6 orang beranak, 6 doktor lelaki non muslim pula, sakit. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi depa nak macam mana? Sebab tu kita kena perbanyakkan doktor-doktor muslim. Anak kita ni, kalau kita ada anak 3-4 orang, kalau ada seorang tak apa dah jadi doktor. Lepas fardu kifayah, cuba ustaz seorang, jangan bagi 6 ustaz, jahanam. Ustaz seorang, doktor seorang, ni penting-penting semua ni. Ni untuk bahagian agama, yang ni bahagian perubatan.
Anak kita aku dapat 5A tu, kalau sains dia okey, bahasa Inggeris okey, boleh canai kat tu. Nah, jadi doktor. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi anak saya pun 6 tapi bukan 6 jahanam. Perempuan 2 dah, bahagian kedoktoran lah, 2 dah perempuan. Hak lelaki yang pertama duduk di Mesir, tu bahagian agama. Itu bahagian nak ganti jengkreng. Ada seorang lagi dia bahagian komputer. Saya nak juga anak saya pandai komputer. Nah, jadi biar kita ada belakang. Yang ni pakai bahagian ni, yang ni pakai bahagian ni. Bukan nak semua satu channel saja. Boleh tapi tak apa comel lah. Nah, biar dia jadi berkembang. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita perlu ada ilmu kedoktoran kerana yang demikian itu perlu untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Malahan ilmu matematik juga amat perlu dalam bermuamalah seperti berjual beli, pembahagian wasiat dan pewarisan harta pusaka dan seumpamanya. Matematik. Ustaz saya cukup hebat matematik, ustaz saya. Depa lahir zaman Jepun, zaman Inggeris dulu. Cakap bahasa Inggeris, duk ngajar. Ustaz kejubah pakai serban kau. Bahasa Inggeris, ngaji zaman Inggeris, British. Matematik Allah lampau. Harta pusaka cok kerjaan harta pusaka ada kira. Cukup cakap nah. Ala ni payah nak jumpa ilmu pusaka, ilmu pewarisan ataupun kita kata ilmu faraid, ilmu yang pertama akan hilang kata Nabi. Dan ni pakai komputer, masuk siapa mati, meninggalkan siapa, isteri mati, suami, anak, tekan keluar. Ni 1/4, ni 1/8, 1/6. Tapi tak tahu ilmu, tapi komputer tahu tekan dia naik keluar. Ilmu tu hilang. Duduk di komputer pula jadi cerdik. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, kira. Tak pandai kira jadi macam ni. Nyawa dan badan bodoh kira. Dekat sebulan kira tak habis. Engkau satu, aku satu. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Dua untuk engkau, dua untuk aku. La ilaha illallah. Lah kali, lah habis itu kan. Tak ada apa. Sebab tak pandai. Jadi kena tahu, kalau kita tak pandai perkiraan matematik, mungkin kita akan ditipu lah. Lebih-lebih lagi harta pusaka. Kak Long ngaji sikit, adik-adik tak apa mengaji, akan dia tipu. Dia akan tipu dalam geram dan sebagainya. Nah, kalau kita tak pandai, kena mengaji. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jika tidak terdapat sesiapa pun yang menguasai ilmu-ilmu ini, maka seluruh penduduk negeri itu akan berdosa. Tetapi jika ada seorang sahaja yang dapat menguasainya, sudah memadai dan gugurlah kewajipannya daripada yang lain. Anda jangan berasa hairan dengan kata-kata kami, kata Syekh, bahawa ilmu kedoktoran dan ilmu matematik itu dikira sebahagian daripada kewajipan fardu kifayah. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita jumpa hak kafir punya pun kita boleh ambil, tak apa. Yang kafir kita tak boleh ambil ni ialah agama, akidah, budaya hidup, jangan ambil. Yang kata budaya kuning, budaya daripada barat, yang tu kita tak boleh ambil. Ilmu kita boleh ambil. Sebab disebut al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah, ilmu itu hilang daripada orang-orang beriman. Sebab ilmu ni asal usul hak orang beriman. Ilmu kedoktoran, siapa tak kenal Ibn Sina. Nah, ilmu matematik, siapa tak kenal Al-Khawarizmi. Ilmu falak Al-Biruni. Ni semua orang Islam. Hebat-hebat semua. Lepas tu hilang. Orang kafir ambil, orang kafir ambil, orang kafir ambil. Lah ni kita jumpa balik, kita kena ambil. Sebab apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu hikmah itu hilang daripada orang mukmin. Fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana dia jumpa ilmu itu nanti, maka dia berhak untuk mengambilnya sebab asal hak dia. Hak dia. Asal ilmu hak kita semua. Maka kita boleh ambil ilmu daripada barat, daripada Eropah, tidak ada masalah. Yang tak boleh ambil akidah, yang tak boleh ambil budaya hidup, yang tak boleh ambil adat resam dia yang bercanggah dengan agama. Bahkan adat resam kita yang bercanggah dengan agama pun tak boleh kita ambil. Kita boleh ambil daripada barat. Nah, kalau kita nak. Baik tuan-tuan, ini kena asal usul perindustrian. Maksud industrian juga dikira daripada kewajipan fardu kifayah. Sebagai contoh, ilmu pertanian, ilmu tenunan, ilmu politik, bahkan ilmu berbekam. Berbekam tu jadi satu ilmu juga. Dan menjahit juga termasuk fardu kifayah. Tak pandai jahit, siapa nak baju kita nak solat. Nabi Idris, nah dia
Dia profession dia, pekerjaan dia ialah menjahit pakaian. Dah ada orang zaman Nabi Idris, dan dia jugalah dikatakan pakar dalam ilmu falak. Idris pakar dalam ilmu falak, menentukan kiblat, menentukan masuk waktu dan sebagainya. Menentukan bulan, menentukan hari, menentukan bilangan jam. Asal daripada Idris. Sebab Idris daripada kalimah adrasa yudrisu idrosan. Di segi ilmu bahasa Arab, adrasa yudrisu idrosan, maknanya belajar. Tapi di segi sama'i ataupun sima'i, kalimah yang didengar daripada Arab tak sebut idrasan, tapi Arab sebut Idris. Adalah bahasa Arab, dia ada satu nama dia sorfi. Ya, kita boleh timbang dengan wazan saraf. Mana kita tak boleh lari dah kalimah-kalimah itu, dia akan duduk di atas wazan tu. Ada yang kita tak boleh timbang dengan wazan saraf sebab dia datang secara sima'i, secara pendengaran. Daripada Arab sebut macam mana? Dia tak sebut idras, dia sebut Idris. Jadi kalimah Idris itu daripada kalimah ilmu, pendidikan, belajar. Nah, maka dikatakan ilmu falak itu berasal daripada Nabi Idris alaihissalam. Baik tuan-tuan. Jadi ilmu menjahit juga daripada dia, juga termasuk fardu kifayah semua ni. Jika di dalam negeri itu tidak ada sesiapa pun yang tahu berbekam, nescaya sudah pasti mudahlah orang ramai diserang maut, kerana tidak ada sesiapa yang dapat mengeluarkan darah selain daripadanya. Hari ini banyaklah, tapi taklah ramai sangat sahabat-sahabat kita yang berkecimpung secara bukan secara sebagai profession, tapi sambilan-sambilan je lah, kerana dia boleh buat berbekam. Berbekam cara Allah bukan macam dulu lah. Dulu dia guna api, ada ni guna vacuum dan sebagainya. Baik tuan-tuan, tapi cara tradisional lagi bagus. Anak jumpa saya buat pakai api, pakai minyak gas. Buat di kepala. Di tubuh tak ada, di kepala. Itu cara lama orang ni buat kat atas tubuh. Dia ada cara dia lah. Baik, ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menurunkan penyakit itu, dan dia jugalah yang menurunkan penawar. Penyakit datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia jugalah yang menurunkan penawar atau ubat bagi penyakit tersebut. Ini akidah. Penyakit datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan penawar juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada makhluk. Sebab tu Nabi sebut la udwa wala tayarata wala hamata wala safara wa firra minal majzum kama tafirru minal asadi. Nabi sebut la udwa, tidak ada penyakit yang boleh berjangkit. Tidak ada penyakit yang boleh berjangkit. Tak payah pakai mask. Tak payah pakai mask. Tak payah pakai. Boleh solat duduk apa? Tak boleh berjangkit. Nabi sebut la udwa. Tidak ada penyakit yang boleh berjangkit. Sebab tu kita bila baca hadis tak boleh faham sendiri. Baca hadis kena minta tolong dengan ulama tafsir. Tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendirinya. Artinya tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyakit ada dua. Satu hak jenis boleh berjangkit, satu lagi jenis tak boleh berjangkit. Penyakit darah tinggi tak berjangkit, tak apa. Penyakit dia lemah jantung pun tak berjangkit. Kencing manis pun jenis bukan jenis berjangkit. Hak jangkit ni di antaranya COVID-19. Jangkit. Penyakit apa lagi, sesama burung ke apa, sesama babi ke apa, penyakit tu berjangkit. Tapi dari segi akidah, penyakit itu tidak boleh berjangkit dengan sendiri, kata Nabi. Dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi COVID-19 ini memang dia berjangkit kerana izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tak izin, dia tak akan jadi. Maka kita tak perlulah kata Cina yang buat virus COVID-19. Cina buat, ke Bangla buat. Boleh buat virus hebat Dan kalau dia boleh buat sekalipun, Allah tak izin, dia tak akan berjangkit, tak akan jadi memang. Sebab tu Nabi sebut tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hak jadi pakar-pakar perubatan yang berubat orang lah. Yang berubat orang, lebih-lebih lagi perubatan tradisional, dia kena jaga, dia tak boleh sebut ini buatan orang.
Penyakit ini buatan orang. Mana orang yang hantar, sihirkan dia, santau dia. Memang manusia yang buat, tapi penyakit itu tidak akan kena pada seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah izin baru kena. Bila Allah tak izin tak kena, walaupun dia buat. Dia pakai gambar kita, dia cucuk jarum macam-macam. Bila Allah izin baru jadi sana sihir. Kalau Allah tak izin tak jadi, makna semuanya Allah datang daripada dia, bukan daripada umum. Sebab tu kita tak boleh kata ini buatan orang. Kita disuruh untuk berubat saja. Oh, kamu ni ada penyakit ni, Allah bagi penyakit pada kamu, jadi kita berubat je. Itu lah cara dia. Jangan sebut buatan orang. Buatan orang ni satu apa dia? Apa dia? Apa dia? Mengandung. Itu sah buatan orang. Nak bubat tapi duk kata buatan orang ni payah. Okey. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menunjukkan kepada kita cara-cara menggunakannya serta dijadikan sebab untuk tujuan itu. Maka tidak dibolehkan manusia untuk mendedahkan diri kepada kebinasaan kerana atas kecuaian dirinya. Tak boleh dedah. Makna kita nama dia, inilah nama dia SOP nah. Dalam bab penyakit SOP itu kena jagalah. Kalau kita tak jaga, memang kita mendedahkan diri kepada kemudaratan. Jadi kita kena jaga sampailah ia selesai. Lagi tak selesai, jangan duk ni. Tapi kita lihat masyarakat kita bila dah turun punya kes, dia mula panggil lama. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Baru ni saya pergi Terengganu ni. Tak apalah saya pergi Terengganu tu. Hari tu juga keluar surat khabar viral kata kenduri tahlil kan. Tengok, buat mudah tak tu je lah. Jenis kita jenis buat mudah tak apa dah. Mana ada 9 orang ni. Meletup pula dah. Habis kena geng tahlil. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati, ini pengajaran. Jangan kita rasa benda ni tak ada. Benda ni berada dalam komuniti. Maka kita kena sentiasa jaga sampailah selesai, insya-Allah. Nah, tuan-tuan. Jadi kena teruskan jaga SOP itu. Ni mesti nak kenduri ni payah. Nak pergi salah, tak pergi salah. Jadi semua serba salah. Ni minggu depan ni depa panggil pula 7 ekor lembu. Allah. Aku kata hang tak tahu ke PKPB 7 ekor lembu nak buat kenduri. Anak tunggal kok. Kira tu yang pertama tak akhir tak kira dah PKP ke PKPB ke PKPPP ke. 7 ekor lembu. Allahu Rabbi. Saya tak mau nak datang banyak-banyak. Kita pun takut nak pergi ramai-ramai takut dia main beratur. Nah, baik. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, maka kena jaga sebab kalau kita tak jaga, kita mendedahkan diri kepada kemudaratan. Al-Quranul Karim pula telah menunjukkan kepada kita berbagai-bagai cara di dalam bidang perindustrian. Disebutkan semua itu adalah sebagai suatu nikmat daripada kurniaannya. Sebagai contoh di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kerja Nabi Daud alaihissalam dalam kitabnya. Ini dia nak mula bawa dalil-dalil yang kata perusahaan itu ada dalam Quran, disebut dalam Quran. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alanna lahul hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Sadaqallahul azim. Surah Saba ayat 10 hingga 11. Wa alanna lahul hadid, dan kami juga telah melembutkan besi baginya, iaitu Nabi Daud alaihissalam, serta kami wahyukan kepadanya, buatlah baju-baju besi yang luas labuh dan sempurnakanlah jarinannya sekadar yang dikehendaki. Nabi Daud, kita semua maklum dia pakar besi. Nah, wa'alanna dilembutkan ada dua makna. Yang pertama, lembut sungguh. Makna dia tak payah duk katok-katok dah besi ni, dia pegang dia kepok jadi lalu. Kalau ada tukang kayu begitu mudah buat rumah, ke kepok gitu. Cepat ni nak kena tarik, nak kena ketuk, macam-macam nak buat. Dia buat macam tali buat jali macam tali jadi. Satu pendapat.
Ada pendapat dilembutkan bagi Daud ini besi, bukan lembut, besi keras juga. Cuma dia pegang besi jadi macam-macam. Dia pegang besi je boleh jadi macam-macam. Mana dia pakar besi lah. Dia macam pakar kayu lah. Dia pegang kayu je macam-macam boleh jadi. Kerusi boleh jadi, meja boleh jadi, macam-macam. Boleh pegang kerusi. Sebab dia pakar kayu. Gitu. Jadi dia pakar besi. Besi bila tiba di tangan dia, maka dia akan buat. Di antara benda dia buat, dia sebut dalam Quran, ialah baju besi. Baju besi tu buat. Nak beda tau. Mana kita boleh bayangkan, bukan dia ada mesin. Ada mesin tak apa nak potong besi apa semacam, mana dia boleh potong besi buat baju besi tu. Tu kata kepakaran dia yang Allah bagi pada dia. Mungkin lembut sungguh lah besi tu. Dia boleh tarik ikut suka hati dia. Baik tuan-tuan, tu nama dia perusahaan. Ni bukan pertanian. Dia bukan tanam pokok. Dia buat perusahaan besi yang berkaitan dengan yang bersumberkan besi. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Maksudnya, dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur? Ini bukti kepada kita, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Islam ni bukan kata masjid aja. Islam bukan kata di masjid surau sahaja. Islam dia banyak cabang dia. Hak masjid surau ni bahagian ibadah. Dia ada di luar pada masjid surau, dia ada bahagian-bahagian lain. Juga Islam galakkan dan Islam suruh. Contoh Nabi Daud, Allah bagi contoh pada kita, dia sebagai tukang besi, buka perusahaan besi ini. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita pun ada ustaz-ustaz kita, bukan kita pandai mengajar, pandai pomen kereta. Buka bengkel kereta, dia baling ada 2-3 orang ustaz. Jadi boleh dia mengajak masjid pun boleh, buka bengkel kereta pun boleh. Jadi 2-3 benda dia boleh buat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula kepada makhluknya berkenaan dengan diri Nabi Sulaiman, anak pada Nabi Daud pula. Ingat di Malaysia ni ada manusia nama dia Sulaiman bin Daud. Ingat siapa dia? Sulaiman bin Daud, ingat siapa dia? Menteri. Alhamdulillah. Buat nak tahu apa? Sulaiman bin Daud. Di antaranya dia pernah jadi menteri pendidikan dulu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat ya'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami alirkan baginya mata air dari tembaga, dan kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Jadi pekerja-pekerja kuli-kuli dia kebanyakannya jin. Dan sesiapa daripada jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakannya pukulan daripada azab api neraka. Jin memang taat sungguh kepada Nabi Sulaiman. Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman alaihissalam apa yang dia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi. Tengok dia suruh jin pergi angkat angkat istana Raja Balqis. Ifrit dia kata aku boleh buat. Sulaiman kata siapa boleh bawa istana Balqis, bawa daripada Sabak tu bawa kepada aku. Ifrit angkat tangan. Jin Ifrit ni jin yang paling jahat atas dunia. Dia kata saya boleh bawa. Berapa lama Sulaiman, berapa lama boleh bawa? Sebelum kamu bangun di tempat duduk kamu. Artinya sebelum balik kerja hari ni, mana pukul 8 pagi masuk jabat, sebelum pukul 5. Itulah. Sampai tak lama mana lah. Okey tu. Jauh Sabak dah pergi angkat tu. Nabi Sulaiman kata lambat. Siapa-siapa boleh buat cepat lagi. Maka bangunlah seorang manusia, orang alim. Dia kata saya boleh buat. Berapa lama? Sebelum kamu mengelitkan mata. Allah, 1 sekon. 1 sekon. Dia ambil uduk, dia solat, dia minta dengan Allah. Istana Balqis duduk depan Nabi solat. Hebatnya manusia daripada jin. Sebab tu jin takut dengan ustaz.
Tapi dia tak takut dengan orang yang baru nak start. Nah, baca ayat kursi 100 kali, tu tak lari lagi. Ustaz tak ada baca lagi dah. Ustaz sampai tin lari dah. Elok ah. Ji pun kena. Nah, baca tak tu pun lari orang. Wala bolin. Baca Fatihah tak tu. Jin tak takut. Dia kena baca betul makhraj dia lari. Baik tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Begitu jin. Buat istana-istana tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam serta periuk-periuk besar yang tetap atas tukunya. Ni ayat Quran ni tuan-tuan. Ayat Quran ni. Nah, bukan duk kita bab masjid surau je. Kita bab benda-benda macam ni. Kita tak tahu sebab kita tak tahu makna. Baca saja. Ramadan habis 30 juzuk. Ramadan habis tapi makna tak tahu. Ni benda-benda macam ni dah sebut. Pinggan mangkuk dah sebut. La ilaha illallah, kata Quran. Agama bukan sahaja masjid surau, banyak lagi benda. Setelah itu kami perintahkan, ini beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi jin, ulama sebut dia tidak tahu benda gaib. Oleh itu sia-sia sahaja kita pergi jumpa bomoh untuk yang tukang tilik. Sebab tukang tilik semua dia berpandukan jin. Jin dia bukan tahu benda gaib. Buktinya Nabi Sulaiman, dia arahkan jin ini buat bangunan. Dia pergi tengok. Maka bila sampai ajar Nabi Sulaiman, dia mati waktu dia melihat jin-jin sedang buat bangunan. Tapi dia mati tu dia tak jatuh, dia pegang tongkat. Duk pegang tongkat tu dia mati. Nah, jin tak tahu dia mati. Wakat buat kerja, Nabi Sulaiman tengok, mati dah, tak tahu. Bila dia jatuh, bila tongkat dia dimakan anak-anak, lama tu. Kan saya dua anak ni nak makan tongkat tu. Sampai ada yang makan tongkat, patah tongkat, dia jatuh. Jin kata, la ilaha illallah, mati dah. Kalau kami tahu dia hidup, kami tak buat kerja. Dia mati, kami tak buat kerja. Kerja kena suruh buat ni pun. Okey, tak tengok, dia curi tulang. Jin tak tahu benda gaib. Mati tu benda gaib. Di sini ulama sebut jin tak tahu benda gaib. Yang kita duk pergi tanya Tok Bomoh suruh tilik buat apa, dia gunakan jin. Jin tu tak tahu apa benda hilang. Gaib ni hilang. Tuan-tuan, jumpa nah. Tuan kidah nak jaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pula kepada kita tentang Zulkarnain dan pembinaannya, iaitu empangan yang tinggi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta iza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi kitra famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Surahul Azim, surah Al-Kahfi yang kita ada baca tiap hari Jumaat. Baik, maksudnya dia menjawab Zulkarnain bila dia pergi sampai satu tempat. Puak-puak di tempat ni depa dikacau oleh satu makhluk yang sangat ganas, nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Dia bukan pergi hari-hari, dia pergi hari-hari tertentu. Dia akan kacau kampung ni. Jadi bila Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi sampai di situ, maka depa ni sampai peringkat tak faham, bahasa mereka tak difahami. Orang kampung, orang asli. Jadi dia cakap kita tak nak faham. Cuma dia maksud dia minta Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain ini supaya bantu mereka untuk menghalau Ya'juj Ma'juj, dan mereka akan bagi upah kepada dia. Kalau kamu boleh halau, kami bagi upah kepada kamu. Iskandar Zulkarnain kata, tak payah upah, aku ni raja, aku duit banyak. Aku nak minta tolong gini, dia kata. Dia kata dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Tak payah upah, aku ni kaya dah, aku ni raja. Nah, yang penting oleh itu bantulah aku, dia kata. Bantulah aku dengan tenaga kamu. Beramai-ramai aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok macam tembok Cina. Penutup yang kukuh. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Tengok, mana bila buat bangunan dia nak bagi kukuh, kena ada besi. Quran sebut 1400 tahun yang lampau. Jurutera baru jumpa.
Quran mendahului segala-galanya. Nak bina bangunan, kena ada besi. Sehingga apabila ianya terkumpul separas tingginya, menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu, tiup api, bakar besi. Sehingga apabila telah menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair, bawa tembaga pula supaya aku tuangkan ke atasnya. Kita bayangkan kita buat rumah macam mana. Nah, dengan simen, kita guna simen, dia guna tembaga cair. Satu simen tidak ditemui lagi, yang guna tembaga cair. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Kuatnya tembok yang dibina oleh Zulkarnain ini, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tak boleh tembus sampai lah. Ya'juj Ma'juj ada sampai lah daripada zaman dulu. Mereka hari-hari duk pergi tebuk, duk pergi tebuk sampai matahari terbenam, balik esok datang mula tengok timbus semula, gali semula, tebuk semula sampai kan nak tembus dah, matahari terbenam, balik esok pergi semula, jadi balik kerja gali, cari gali. Sampai bila? Sampai suatu ketika, ni Nabi sebut, hadis. Sampai satu ketika bila dia duk tebuk sampai nak tembus sudah sikit ni, maghrib pula dah. Dia tak boleh buat kerja malam. Dia siang menjadi manusia, malam menjadi ular. Tu pancat lima apa dah. Baik, balik. Hari tu dia kata insya-Allah. Esok datang mula. Kata sebut insya-Allah, esok datang semula. Sebab sebut insya-Allah, berkat insya-Allah. Esok depa datang nak sambung tak terambung dah. Boleh terus sambung. Sambung tembus itu jeng-jeng lah. Dia kejar kita, tuan-tuan. Tapi bukan zaman lah. Zaman Mahdi, zaman Nabi Isa nanti, dia akan tembus waktu itu. Selepas Nabi Isa dan Mahdi membunuh Dajjal, maka keluarlah Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa pun ajak bawa orang Islam naik gunung. Nak cerita fitnah Ya'juj Ma'juj ni teruk sangat. Dia jenis makan orang. Habis sampai peringkat dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ulat-ulat dan sebagainya, mati habis. Itu nak cerita benteng tembok tu kita tak nampak. Allah Subhanahu Wa Taala tak zahirkan pada kita tak nampak, tapi dia ada. Sebab Quran sebut, Quran kita mula-mula baca, buka surah lepas Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, zalikal kitab, itulah kitab Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Dia sebut buat tembok. Kalau kita rasa ragu-ragu, habis. Betul ke habis? Boleh murtad. Sebab Quran sebut, dia ada, cuma tidak dizahirkan pada kita. Cuma dalam peta berkemungkinan dia berada di kawasan Turki. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Ini banyaklah ayat, masa kita pun tak ada, tak apalah. Saya baca 2-3 ayat, nanti hak lebih-lebih tuan-tuan boleh baca sendirilah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bagi banyak, kita tak perlu baca semua. Ulama sebut satu ayat sudah memadai, satu hadis sudah memadai bagi orang-orang yang cerdik. Tapi 1000 hadis pun tidak memadai bagi orang-orang yang bodoh. Jadi kita termasuk dalam kategori cerdik, 1-2 ayat sudah memadai untuk sebagai dalil. Yang lain-lain tuan-tuan bacalah, banyak sangat tuan-tuan baca. Nanti kita akan sambung pada industri dan pekerjaan yang ditentang oleh Islam. Manakah perusahaan yang Islam kata haram? Kita akan baca minggu depan. Minggu sekali lagi lah. Minggu depan kita baca bab imam dan makmum. Baik, kita tengok sedikit soalan. Saya akan berhenti pukul 9. Pukul 9 ya. Musim PKP ni ramai yang jadi imam. Maknanya dia nak sama buat imam minggu lepas ni. Adakah wajib imam niat zikir semasa takbir intiqal? Begitu juga yang jadi mubaligh
ketika speaker terputus hubungan. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni masalah yang dalam fiqh ni yang kalau kita tak reti boleh membatalkan solat. Nah, kalau tak reti boleh membatalkan solat. Contoh, apa kita sebut siap minggu depan kita sambung. Contoh bila imam dia patut duduk tahiyat akhir, tapi dia bangun tambah satu rakaat lagi. Dia tak ingatlah, bukan sengaja, dia bangun Allahu Akbar. Patut dia sudah duduk tahiyat akhir. Maka kita kata apa? Bila imam bangun kita kata apa? Woi, turun, macam tu. Subhanallah. Subhanallah. Dia tak turun lagi, sekali lagi. Subhanallah. Tak turun juga. Subhanallah. Tak turun juga. Mampu dia. Mana berhentilah, berhenti. Biar dia. Maka kita ada dua pilihan. Sama ada kita menunggu dia turun, dia baca tahiyat dan dia bagi salam, kita pun ikut bagi salam, ataupun kita boleh niat mufarakah. Dua-dua tu harus. Afdal kita niat mufarakah saja. Nah, okey, tuan-tuan. Yang jadi fokus tajuk dia, kita kata subhanallah tu macam mana? Kalau kita sebut subhanallah kerana nak tegur dia sebab dia naik tu, salah. Maka kita pun kata subhanallah sebab nak kata tu imam turun balik tu 5 dah tu, tak boleh kata gitu. Kita nak sebut subhanallah, maka tujuan sebut subhanallah kerana nak menegur imam, batal solat kita. Tu dia. Ni. Tu kita kena mengaji, tak mengaji batal saja solat itu. Sama hak tegur tu imam baca salah, tu imam baca salah ataupun tu imam tersilap, dia tegur. Tu imam ataupun tu imam berhenti. Duk baca nak sambung tak boleh, nak sambung tak boleh, dia pun pergi tegur. Tegur tu kalau dia niat tegur tu imam, batal juga. Sudah. Tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati, sebab tu janganlah jadi mudah sangat. Biarlah imam tu duduk kono-kono dulu, biar pergi kat dia. Ni imam tu berhenti, dia kata rukuk. Bukan dia tak ingat, dia kata nak batuk, dia berhenti. Hak belakang ingat, tu imam tak ingat, sambung, jadah, terus jadah. Nak cerita dia hafal surah tu. Kalau dia tak tegur, malu, tak apa, aku apa, tegur, niat tegur, batal solat. Dikira bercakap dengan sengaja. Semua tu kita kena niat zikir, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, niat zikir macam mana? Subhanallah, niat zikir gitu. Dah. Kita sebut subhanallah tu tak ada kaitan dengan dia bangun tadi ni. Tak ada kaitan. Imam patut duduk tahiyat awal, tiba-tiba dia pergi bangun tambah satu lagi, makna dia lupa lah tu. Dia bukan jenis orang yang dia sengaja tambah, dia lupa lah tu. Sebab manusia ini al-insan la yusamma insanun illa linisyan. Manusia ini tidak dinamakan manusia kecuali kerana dia tu jenis pelupa. Maka berkemungkinan dia lupa lah tu. Dia bukan sengaja, dia pun tahu kalau sengaja batal. Bila dia lupa, Allah lupa orang? Allah tak lupa. Allah ni tidak mengantuk, tidak lupa, tak lupa. Maka Allah tak sama dengan makhluk. Bila imam bangun terlupa, kita pun subhanallah. Maknanya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Allah tidak lupa. Tu arti dia, bukan nak tegur tu imam. Nak ingat ke Tuhan yang Tuhan tak pernah lupa. Tu imam tu lupa, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Di antara kekurangan itu ialah lupa bangun diri. Tu baru niat zikir. Bolehkah gitu? Hak sebut subhanallah tu dia niat gitu kan? Tak. Dia niat nak tegur tu imam tu Bangla. Aku tak tahu nama Abang Amin lah. Amin. Tu Amin. Batal solat. Ada kena niat zikir. Baik, takbir intikal. Takbir intikal tu dia zikir dah. Allah, contoh daripada qiyam, selepas sampai Allah lima hamidah, kita nak turun, bergerakkan turun ke sujud. Allahu Akbar. Maka sepanjang itu dia zikir tu dengan Allahu Akbar. Mana niat zikir pun Allahu Akbar gitu. Baik, waladdallin, amin.
lepas amin tu imam kalau dia nak baca surah yang pendek, dia tunggulah bagi lama sikit. Sekurang-kurang makmum sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun sampai habis tak apa, waladdallin pun tak apa. Agak-agak makmum habis baru kita baca ayat, sebab kita nak pendek saja. Kalau kita nak baca panjang macam surah Sajadah, surah Al-Insan, itu kita ambil masa sikit, jangan panjang sangat. Waladdallin, amin. Sekejap 2-3 sekon. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Sebab sejarah tu panjang, tak perlulah kita berhenti panjang, tapi kena ada saktah situ, tapi tak perlulah panjang sangat. Contoh kita nak baca Qul Huwallah, rakaat pertama kita baca Qul ya, rakaat kedua waladdallin, lepas tu nak baca Qul Huwallah. Qul Huwallah lebih pendek daripada Fatihah. Jadi biarkan makmum baca Fatihah bagi habis pun tak apa, kita duduk senyap, imam senyap tu tak boleh juga. Dalam solat jangan bagi ada masa senyap kosong, jangan. Maka imam waktu dia tunggu makmum baca Fatihah, sama ada dia nak baca Fatihah juga boleh, tapi lah hati dia lah, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahman sampai iyyaka na'budu, maka dia pun jangka makmum di belakang pun sampai situ dah, dia boleh baca Qul Allah. Ataupun kalau dia tak nak baca Fatihah, dia boleh baca Qul Allah dulu, lah hati. Makna dia tidak duduk kosong. Dalam solat jangan bagi ada kosong, jangan ada. Sambil-sambil menunggu makmum baca Fatihah, imam, tapi jangan baca kuat lah, jangan gerakkan bibir, bacalah hati, nak bagi ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia duduk senyap gitu. Nah, itu kena jaga. Dan solat gitu, semua masa biar ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu lah. Okey. Mubalik kita sebut sebelum daripada ni, dia mubalik ni asal dia daripada ni lah. Daripada Jibril ajar Nabi. Lepas Nabi turun Isra' Mi'raj, terima Quran, terima solat 5 waktu tu, subuh tu tak mai lagi. Dia mai zuhur tu, maka dia mengajar Nabi solat. Nabi masa solat tu dia jadi imam. Sahabat tak nampak Jibril, Nabi yang nampak. Bukan Jibril takbir, sahabat tak dengar. Nabi takbir, Allahu Akbar. Seolah-olah Nabi itu mubalik. Ambil situ lah. Yang kata mubalik ni. Nah, jadi bila dia sebut Allahu Akbar tu, dia memang zikir lah. Memang dia sebut Allahu Akbar tu memang zikir. Dia tak perlu dah niat zikir, sebab itu adalah zikir. Tuan-tuan, dia bukan nak tegur imam ke apa-apa dah. Tapi kalau dia niat nak bagi tahu makmum, jahanam dia. Sama macam subhanallah lah. Nah, Allahu Akbar, niat nak bagi tahu makmum belakang, samalah dengan subhanallah. Niat nak tegur imam, batal juga. Jadi dia kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, niat membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia manusia ni lemah, suara tu imam tak kuat, mikrofon boleh rosak, maka semua ni kecil, tidak besar. Yang besar Allah. Allahu Akbar, niat itu boleh. Lepas ni boleh hang itu no. Niat nak bagi tahu makmum, jahanam. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, jadi itu penting, penting. Yang kedua, semasa sujud kita mengangkat tangan untuk garu dan letak semula, adakah dikira ulang perbuatan? Mohon pencerahan. Baik, kita contoh kalau perlu angkat, kalau sini tak perlu angkat lah, pakai garu je lah. Yang ni tak apa, tak lebih 1000 kali pun tak apa. Dia sendi yang kecil, bukan besar. Yang ni besar, yang ni besar, yang ni besar. Nah, yang ni besar. Yang kecil begini tak apa, tidak dikira. Kalau kita perlu angkat, dia ni kata belakang ni payah hai. Tangan tak sampai. Kita angkat lagi, angkat sekali. Lepas tu kita dengan jari tak apalah. Nah, tapi kalau kita angkat sekat 2, 1, 2. 1, 2, 3 patah. Jangan teruskan sampai 3 kali kalau anggota besar. Tapi sekali angkat yang besar, lepas tu guna jari tak apa, tak ada hal. Nah, dia kecil saja. Jadi yang penting kita kena tahu apa dia sendi-sendi yang besar yang tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Adapun yang kecil-kecil tidak ada masalah. Baik, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berlaku was-was apabila mula solat dan takbir untuk niat. Adakah saya tidak perlu hadir berjamaah di masjid dan solat di rumah sahaja?
Seperti yang dimaklumkan kuliah Ustaz minggu lepas, mohon pencerahan lebih jelas agar orang seperti saya dapat dibimbing dan dibantu untuk solat berjamaah di masjid. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kita dah baca minggu lepas tentang orang was-was contohnya pada takbiratul ihram dan apa-apalah pada bacaan Fatihah ke. Yang bila dia berlaku waswas pada diri dia, menyebabkan suara dia mungkin jadi kuat ataupun perbuatan dia boleh mengganggu yang sebelah menyebelah, maka dia dikira dosa besar, haram dan dosa besar. Sebab itu saya sebut jangan datang masjid. Kita dalam bab agama ni tuan-tuan, agama dia tidak boleh berpandukan pada akal semata-mata. Agama dengan akal kadang-kala dia sama, kadang-kala dia tidak sama. Kadang-kala akal kita kata baik, dalam masa yang sama agama pun kata baik. Tak apalah yang tu. Kadang-kadang akal kita kata tak baik, tapi agama kata baik. Kadang-kadang akal kita kata tak baik, tapi agama kata baik. Sebab itu dalam agama kita tak boleh pakai akal. Bagi kita datang masjid tu baik, tiba-tiba ustaz tak pergi datang. Kok mana? Kita jadi nak marah. Kok mana ustaz ni? Orang suruh orang pergi masjid, dia suruh tak datang masjid. Bodoh ke apa ni? Ustaz bodoh. Kita datang mengaji, yang pertama kita kena akur apa-apa yang ustaz-ustaz kita sebut, dia ambil daripada ulama-ulama. Ambil dah hadis-hadis dan sebagainya, ilmu tu dia turun pada kita. Kalau kita tak apa jelas tanya, tak faham tanya, tak tanya faham. Kadang-kadang gitu. Sebab tu Quran sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka sesuatu, tapi benda kamu tak suka itulah kebaikan bagi kamu. Tengok. Kita tak suka sesuatu, tapi hak kita tak suka itu sebenarnya di sisi Allah baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan kadang-kadang kamu suka sesuatu wa huwa syarrul lakum, tapi hak kamu suka itu tidak baik bagi kamu. Maknanya kalau saya nak bawa bab datang masjid tu memang kita suka. Bagi kita lah. Ada orang tak suka datang masjid. Bagi kita hak jenis kaki masjid, kita memang suka datang masjid. Tuan-tuan, maka kita suka datang masjid berkemungkinan tak baik bagi kita. Dan dalam masa sama kita tak suka kalau kita tak datang masjid, tapi tak suka datang masjid itulah baik bagi kita. Macam mana kita nak kaitkan benda ni dengan hak saya sebut minggu lepas, yang kata orang was-was yang boleh ganggu orang, tak payah datang masjid. Tak payah datang masjid bagi dia yang memang kaki masjid memang dia tak suka, tapi tak suka itulah baik bagi dia. Sebab apa? Dia tak dosa. Kalau dia datang masjid, dia dosa. Sebab apa? Sebab perbuatan dia mengganggu jemaah, hukum dia haram. Haram tak ada dapat pahala, ada haram dapat pahala. Haram ni semua jadah. Haram jadah. Sebab tu ulama pesan, ulama nasihat jangan datang masjid. Bukan jangan datang selama-lama. Artinya selagi mana kita tak selesai was-was, jangan datang dulu. Tarbiyah diri kita, tarbiyah nafsu kita, latih. Allahu Akbar sekali, latih. Dah selesai okey, datang semula. Sebab kalau kita datang waktu itu, waktu kita was-was, mengganggu orang lain, maka kita dapat dosa. Tu dinasihat supaya jangan datang. Apa nasihat orang tak datang masjid? Ya lah. Sebab kalau dia datang dapat dosa, kalau dia tak datang dapat pahala. Kita kaki masjid macam PKP lah, PKPB yang kita tak boleh datang masjid. Kita jenis kaki masjid 5 waktu sehari semalam. Tiba-tiba PKP, tak payah marah. Kita tak boleh pergi tak atas arahan, tapi pahala datang masjid berjamaah dapat. Sama dengan was-was. Kita was-was, bila kita pergi kita dapat dosa sebab mengganggu orang. Kita pun tak pergi masjid sebab ustaz kata jangan datang dulu. Kita pun tak pergi masjid. Tak pergi bukan kerana kita tak nak pergi. Kita tak pergi kerana kita takut mengganggu orang. Maka kita tak pergi masjid. Kita dapat pahala jemaah itu walaupun kita solat di rumah. Nak ke tak? Baik, saya naknya soalan. Duduk di rumah, solat di rumah, dapat pahala berjamaah masjid. Dengan kita datang masjid dapat dosa, nak mana? Di rumah lah.
Kata aku bodoh, mu bodoh. Sebab tu nasihat ustaz-ustaz kita kena pegang. Dia berpandukan pada syarak, bukan pada dia sendiri. Kena faham. Baik. Selesai. Pukul 9 lebih dah. Tadi kita pukul 9 munafik. Okey, satu ialah 3 sudah. Tok Guru pesan 3 soalan sudah. Minta maaf ustaz, minta sedikit pencerahan dari pihak masjid. Minta ke masjid lah aku, sebab apa? Tempat letak sejadah adakah di antara 2 pelekat kuning ataupun pelekat kuning bertentangan dengan tempat sujud? Terima kasih. Tempat sejadah. Hak kuning bahagian bawah tu kita letak sejadah tengah-tengah. Betul kan, Pak Imam? Jadi dengan letak hak atas letak sejadah hak atas kuning, hak bawah jadi lain sikit lah, jadi tukar. Jadi dia punya tapak kuning yang satu tu kita letak sejadah tengah-tengah satu tapak kuning tu saja. Maka di atas ni kosong lah, tidak ada. Dan belah kepala kita tidak ada kuning tu. Kuning ada di kanan dan kiri. Macam tu lah. Jangan silap pula. Kalau letak kuning di kepala, belakang orang. Betul juga, tak bagi penjelasan. Mereka duduk belakang, mereka tak tahu. Tak apalah, tak ada masalah. Kalau perempuan letak macam mana pun tak apa, janji bagi jadi ada jarak 1 meter. Mereka duduk belakang kita pun tak tahu duduk macam mana. Macam mana pun tak apa, janji ada selang-seli. Jangan bagi macam barisan gitu, tu tak cantik, tuan-tuan. Ada masjid buat barisan gitu, tak cantik. Sebab dia rapat. Kecuali masjid Tanah Bahaya. Walaupun dia buat barisan, tapi dia selang satu. Sini. Jadi jauh, tak apa. Kalau kita rapat, kita nak buat macam masjid Bukhari tu rapat, jadi tak apa elok. Baik kita selang. Sini, ada sini. Mana tidak ada bawah gitu. Buatlah kat mana cerita pun janji ada selang dan ada jarak 1 meter, okey tu. Baik, sekadar itulah tuan-tuan. Walaupun ada lagi, saya tangguh dulu sebab masa pun dah lewat. Sebab saya ada hal sebenarnya. Jadi kita berhenti dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan di saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.